3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Okey, hari ini kita bersama-sama kembali di dalam forum isu semasa yang akan mengupas tajuk tentang dimensi akhlak dalam falsafah Islam. Saya tidak keseorangan, saya bersama dengan dua rakan non-Muslim iaitu Puan Duga dan juga Puan Sumati. Jadi, marilah sama-sama mendengar membincangkan tajuk dimensi akhlak dalam falsafah Islam. Baiklah, bersama saya sekarang untuk kita mengupas kembali apa itu dimensi akhlak dalam falsafah Islam. Sebelum tu, marilah kita sama-sama mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Okey, akhlak dari sudut bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu khuluq yang bermaksud budi pekerti. Dan perkataan al-khuluq ini di dalam Al-Quran hanya terdapat dua tempat sahaja, antara dalam surah Al-Qalam ayat 4 iaitu maksudnya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Okey, dari sudut istilah, akhlak merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Okey, akhlak ini membawa pengertian sesuatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sesetengah manusia. Okey, menurut ahli falsafah Islam Ibnu Kawai mendefinisikan akhlak dalam kitabnya iaitu Tajhid al-akhlak sebagai keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Pembahagian akhlak ini terbahagi kepada dua. Apa itu? Iaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Apa yang dikatakan akhlak mahmudah? Okey, akhlak yang baik seperti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya dan mencintai makhluknya, dan berbuat baik serta menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini contohnya berbakti kepada ibu bapa kita dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mestilah dengan niat yang ikhlas. Okey. Dan kedualah akhlak mazmumah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada mengadakan permusuhan. Inilah contoh akhlak mazmumah ini. Akhlak ataupun tabiat buruk. Tabiat ini melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sifat ujub, sombong, riak, dengki dan melakukan kerosakan, bohong, bakhil dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ataupun sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya saya mengambil seorang tokoh Islam. Kita melihat pandangan tokoh ini iaitu Imam Al-Ghazali mengupas tentang 4 asas akhlak dari pandangan beliau, Imam Al-Ghazali. Okey, di sini 4 asas akhlak iaitu yang pertama bijaksana, kedua berani, ketiga adil, dan keempat tazkiyah
tazkiyah nafs. Okey. Sebenarnya umat Islam ni melakukan penyucian jasmani setiap hari, tetapi gagal menyucikan rohani dan jiwa mereka dalam tempoh yang lama. Sebagai mukmin, pembersihan jiwa sangat penting kerana sebagai hamba Allah yang lemah, kita kerap melakukan kesilapan dan maksiat sama ada secara tersedar ataupun tidak sedar. Okay, dalam pandangan beliau, dalam Al-Ghazali, melalui pembersihan jiwa kita dapat mengisafi segala kesilapan yang dilakukan, berazam untuk menjadi mukmin yang lebih baik dan mengamalkan amal makruf dan nahi mungkar. Okey, Imam Ghazali menyenaraikanlah 4 bahagian yang menjadi asas ke akhlak mulia. Bahagian itu ialah yang pertama, bijaksana. Okey, bagi seorang hamba Allah, ia adalah puncak dalam membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Okey, yang kedua, berani. Ia adalah saat apabila seseorang dapat menahan diri daripada terus melakukan sesuatu yang buruk. Ketiga, adil. Ia adalah kekuatan dalam jiwa yang dapat mengatasi sifat marah dan apa jua kemahuan syahwat yang ada di dalam diri, kemudian membimbing syahwat kepada kebijaksanaan. Dan yang keempat ialah tazkiyah nafs. Ia menahan kemahuan syahwat dengan mendidiknya supaya tunduk dengan petunjuk akal dan petunjuk wahyu. Justru dengan menegakkan 4 asas ini, akhlak makmudah yang lain dapat dimiliki oleh seorang individu muslim. Okey, memandangkannya betapa besarnya kepentingan tazkiyatun nafs dalam kehidupan. Saya ambil contoh salah satu contoh daripada 4 asas akhlak dalam pandangan Imam Ghazali. Kepentingan tazkiyatun nafs dalam kehidupan, maka timbul persoalan, bagaimana cara membersihkan jiwa? Okey, yang pertama iaitu dengan jihad, dengan tadribat ataupun latihan. Okey, dalam setiap latihan sertakan dengan jihad dan kesungguhan. Antara cara yang boleh dilakukan sebagai permulaan adalah dengan memaksa diri untuk berubah. Okey, namun harus diingatkan bahawa proses perubahan ini perlu diniatkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan bertujuan membanggakan diri ataupun riak, ujub dan takbur. Perlu dijauhi sepenuhnya kerana amalan yang dibayangi dengan unsur ini akan terbatal. Okey, yang kedua, menempuh jalan yang berlainan dengan kehendak nafsu dan jiwa. Ini antara jihad terbesar bagi seorang muslim, seorang mukmin, iaitu jihad melawan nafsu. Okey, manusia digunakan akal dan nafsu menjalin kehidupan. Seringkali akan tunduk kepada tuntutan nafsu kerana kurangnya iman dan aman. Okey, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati nurani disebut sebagai nafsu. Ia adalah jiwa manusia yang dipenuhi dengan berbagai sifat berbeza sesuai dengan perubahan keadaan. Okay, 3 kategorilah nafsu manusia ni, iaitu nafsu mutmainnah, tiada rasa untuk membuat perkara mungkar dan terpelihara daripada penyakit hati. Yang kedua adalah nafsu lawwamah. Ia mempunyai pertentangan antara perbuatan yang baik dan keji. Okay. Yang ketiga nafsu amarah, nafsu yang berkehendak melakukan perbuatan keji, oleh itu mengikut jalan yang berlainan dengan tuntutan nafsu ini bermaksud melawan tuntutan nafsu amarah yang sering mengajak manusia ke arah kejahatan. Okay. Jihad dan pengorbanan. Jihad seringkali dikaitkan dengan pengorbanan. Ia upama 2 elemen yang tidak dapat dipisahkan. Pengorbanan di sini lebih dititik beratkan kepada
mengorbankan kesenangan dan keseronokan duniawi dan meraih kesejahteraan abadi di akhirat. Okey, yakin dengan pertolongan Allah SWT. Setiap mukmin perlu meyakini janji Allah adalah benar. Justru kita perlu yakin dengan pertolongan Allah. Munajat dan panjatkan doa kepada Allah SWT dengan penuh azam dan harapan yang diiringi usaha dan tawakal. Banyaklah membaca Al-Quran kerana hanya dengan mengatakan Allah jiwa menjadi tenang. Baiklah, seterusnya kita akan terus mengupas apakah faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak, terutama sekali anak-anak muda sekarang. Betul tak? Sekarang ni dunia makin lama makin moden dan anak-anak kita melihat mereka ni banyak mengikuti trend ataupun trend zaman sekarang kan. Contohnya apa? Contoh paling dekat dalam TikTok. Kita dapat lihat contoh TikTok itu pun dah menggambarkan walaupun dia merasakan benda itu, ya, kebanyakan saya duduk dengan budak-budak muda ni, mereka rasa seronok. Bukan seronok saja, dapat duit sebab itulah duit, populariti dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat. Saya mengambil yang mengupas 3 lah, iaitu persekitaran. Yang pertama, faktor persekitaran. Yang kedua adalah nafsu. Dan yang paling kita tak nampak tetapi memang ada, iaitu yang ketiga, iaitu syaitan. Itu faktor 3 faktor yang saya akan kupas. Okay, yang pertama sini persekitaran. Faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang. Antaranya ialah individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka jiwanya akan terdidik dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang tidak baik. Okey. Dan seterusnya, kehadiran teknologi canggih dalam media masa yang saya sebut tadi, contoh tadi, ya, TikTok. Okey, sama ada bercetak ataupun elektronik, juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang itu melalui adegan-adegan ganas atau berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka. Okey. Selain itu, pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang membentuk kepribadian akhlak, seperti tingkah laku, tutur kata dan cara kita bertindak. Okey. Dan yang paling nampaklah, ya, dia bermula daripada situasi di dalam permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa. Contohnya pergaduhan dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial, seperti anak-anak muda lari dari rumah, menyertai rakan sebaya, menghukum kumpulan yang rosak akalnya sehingga membawa kepada pergaulan bebas, penzinaan, mengambil dadah, pelacuran dan seumpamanya. Okey. Seterusnya, yang kedua, faktor kedua ialah nafsu. Nafsu ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan nafsu juga adalah musuh sebati dalam diri manusia yang melaksanakan hasrat manusia. Manusia yang terlalu menurut kehendak nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. Seandainya nafsu tidak berdikawal, sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri, agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini. Okey, yang ketiga ialah faktor syaitan. Okey, satu lagi musuh ialah musuh gaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan meralatkan nafsu manusia, iaitu syaitan. Okey, fungsi syaitan adalah sebagai ejen perosak akhlak. Manusia
berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam dan berterusan hingga ke hari kiamat. Dan kesimpulannya, setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam usaha melatih dirilah menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan. Baiklah, seterusnya saya akan kita telah membincangkan tentang konsep akhlak dalam Islam, apakah pandangan Imam Al-Ghazali, ada 4 asas akhlak, dan faktor-faktor keruntuhan akhlak. Dan seterusnya kita kepada bagaimana cara kita nak memperbaiki akhlak kita. Tentu semua itu ada ilmunya. Maka dengan itu kita pelajari bersama-samalah bagaimana untuk membentuk akhlak yang lebih baik supaya masyarakat sini dapat merasai aura kebaikan itu. Yang pertama ialah membenarkan akidah. Akidah yang benar ataupun yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Ini terbukti bahawa akidah para salafus soleh mampu menghantar mereka kepada akhlak yang mulia dan menghindarkan mereka dari akhlak yang tidak baik. Yang kedua ialah beribadah. Ibadah adalah sebuah cara dan wasilah yang paling utama untuk melatih dan mendidik diri untuk menjadi lebih baik. Ibadah tidak hanya menjadi wasilah atau mendidik aspek ruhiyah saja, namun ibadah juga mendidik aspek jasmiyah, ijtimaiyah, khuluqiyah, jamaliyah maupun aqliyah. Dan seterusnya semua aspek tersebut akan terlatih apabila kita istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tentunya semua itu harus tetap kita niatkan untuk mengharapkan wajahnya. Ketiga, rajinlah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk utama dalam berakhlak mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada atau jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat 9. Rasulullah sendiri menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur bagi dirinya dalam berakhlak. Oleh kerana itu, kita sebagai Muslim wajib membaca dan mempelajari Al-Quran. Dengan membaca dan mempelajarinya, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berakhlak yang benar. Selain itu, melatih diri. Akhlak yang mulia ini tidak dapat diperoleh dengan hanya berdiam diri. Justru dengan berlatih itu, maka Allah akan memperbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berusaha menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya dari meminta-minta. Dan barang siapa yang berusaha menyebarkan diri, maka Allah memberikan dia kesabaran. Dan barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah berikan ia kecukupan. Dan kalian tidak akan pernah diberi pemberian yang terbaik dan terluas daripada sebuah kesabaran. Riwayat Al-Bukhari 6470. Selain itu, merasa takut akan akibat akhlak tercela. Buruknya akhlak dapat mengurangkan kedudukan kita di sisi Allah. Kerana buruknya akhlak juga merupakan perbuatan maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan
Di antara akibat daripada perbuatan maksiat adalah hilangnya kehormatan, kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah dan juga makhluknya. Terangkan ciri-ciri akhlak Islam iaitu mutlak dan teliti. Akhlak Islam adalah mutlak, mereka tidak boleh dikompromi atau disesuaikan dan dikenakan ke atas semua individu tanpa prasangka, warna kulit, pangkat dan tempat dan masa. Lengkapkan dan peralusi tuntutan, iaitu dilihat daripada sudut pandangan peristiwa yang disediakan dengan pelbagai naluri. Akhlak Islam adalah untuk merangkumi semua aspek kemanusiaan rohaniah, fizikal dan rohani mengikut semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat keji ataupun sifat-sifat taslam untuk kesempurnaan manusia, untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Yang seterusnya mudah dan seimbang, iaitu tuntutan moral dalam Islam mudah dan dibenarkan supaya pasif atau membenarkan sehingga menyebabkan kemudaratan dan kerosakan. Seterusnya termasuk juga perintah dan larangan, iaitu demi kebaikan manusia. Pelaksanaan Islamiah merangkumi perintah dan larangan dengan tidak dibenarkan mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek ini. Seterusnya bersih dalam pelaksanaan bagi mencapai kebaikan akhlak Islamiah, memerintah supaya cara dan kaedah melaksanakan sesuatu dan tindakan hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang betul yang telah ditetapkan oleh akhlak Islam. Maknanya ialah untuk mencapai matlamat yang dijalankan mestilah bersih mengikut ordinan-ordinan Islam. Yang last kali ialah matlamat tidak mewajarkan kaedah bagi, iaitu akhlak dalam Islam membawa kesinambungan kepada tuntutan kesedaraan kehidupan antara rohani dan fizikal akliah dan antara kehidupan dunia dan akhirat mengikut tabi manusia sendiri. Saya akan terangkan ciri-ciri akhlak Islam, iaitu mutlak dan teliti. Akhlak Islam adalah mutlak, mereka tidak boleh dikompromi atau disesuaikan dan dikenakan ke atas semua individu tanpa prasangka, warna kulit, pangkat dan tempat dan masa. Lengkapkan dan peralusi tuntutan, iaitu dilihat daripada sudut pandangan peristiwa yang disediakan dengan pelbagai naluri. Akhlak Islam adalah untuk merangkumi semua aspek kemanusiaan rohaniah, fizikal dan rohani mengikut semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat keji ataupun sifat-sifat taslam untuk kesempurnaan manusia, untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Yang seterusnya mudah dan seimbang, iaitu tuntutan moral dalam Islam mudah dan dibenarkan supaya pasif atau membenarkan sehingga menyebabkan kemudaratan dan kerosakan. Sejahtera. Secara amnya, nilai-nilai akhlak seperti yang diperintahkan dalam tradisi Islam ialah menghormati kepribadian manusia, pengiktirafan keupayaan manusia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya, menghormati nyawa manusia, tempat yang bernilai tinggi pada penggunaan akal dan akal oleh manusia untuk menentukan kesejahteraan diri, penekanan terhadap keadilan sosial dan kesamaan dalam masyarakat, pengiktirafan maruah buruh dan kerja, penekanan hidup berdisiplin dan berjimat cermat, komitmen untuk meramal kepada mereka yang memerlukan, mengiktirafkan dan menghormati orang lain, keterangan dalam hubungan sesama manusia, toleransi terhadap populariti dan perbezaan pendapat yang perlu dihormati, keberanian moral untuk
bercakap dan bertindak benar, menegaskan kekangan moral dan pengampunan semasa probasi. Accountability, tindakan dan pendapat seorang, keutamaan keadilan bagi setiap manusia dan persekitaran sosialnya. Baiklah, kita telah mendengar kupasan daripada saya, iaitu Puan Fala Faida, dan juga rakan-rakan saya Puan Durga dan juga Puan Sumati. Di sini saya ingin membuat kesimpulan sikit, iaitu tentang definisi akhlak dalam falsafah Islam. Kesimpulannya di sini, umat Islam wajib mempunyai budi pekerti yang mulia sebagaimana yang dicontohi Nabi Muhammad SAW. Mereka yang bersifat atau bersikap penyayang dan belas kasihan terhadap saudara seagama, tetapi bersikap tegas dan berhikmah dengan bukan Islam serta berusaha menarik mereka kepada Islam. Ingatlah bahawa setiap umat Islam adalah duta kepada agama Islam. Jangan sesekali merosakkan reputasi agama dengan kelakuan kita. InsyaAllah, semoga Allah melindungi kita supaya kita sentiasa istiqamah dan menjadi manusia yang baik di sisi Allah. Semoga kita umat Islam mendapat tempat di sisi Allah. Di sini sahaja isu semasa berbincangkan tentang siapa